Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada kita bangun tidur hinggalah kita tidur ke tempat tidur kita berurusan dengan manusia, dengan orang sekeliling, dengan berbagai-bagai ragam, berbagai-bagai perangai, berbagai-bagai masalah, yang mana ada kalanya kita dituntut menjadi seorang yang pemurah. Kita dituntut ketika itu mungkin berlebih kurang. Kita dituntut ketika berurusan dengan mereka, mungkin kita dituntut supaya melemah lembut. Yang walaupun kita ni mungkin tuan-tuan ya, sebahagiannya saya percaya yang bersifat lemah lembut, pemurah, tak suka kasar dengan orang. Tetapi bila kita berurusan dengan orang, kadang orang kasar dengan kita, bengis dengan kita, mungkin kita terasa, mungkin hati kita tersentuh, perasaan kita terguris kerana kita tak kasar dengan orang, tetapi orang kasar dengan kita, mungkin kita terasa. Begitulah. Sebab itu Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadisnya, orang yang campur dengan manusia ni dan sabar dengan karinah perangai mereka itu lebih baik daripada orang yang mengasingkan diri dan tidak sabar dengan perangai manusia. Begitulah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dituntut menjadi pemurah, menjadi orang yang belas ihsan, jadi orang yang lebih kurang. Macam kita kan, mungkin kita seorang peniaga di warung, bila orang bayar makan mungkin ramai, mungkin lihat RM14.30 RM14 sudah. Begitulah. RM14.30 RM14 sudah lah. Sen tak kira. Begitulah. Tetapi tindakan kita yang baik itu pasti dibalas oleh Allah SWT kerana itu kebaikan. Orang datang jumpa kita, dah janji nak bayar hutang hari ni, mereka datang betul, datang tepat datang, minta maaf lah, memang saya belum ada duit lagi ya. Suami saya belum balik lagi, kerja jauh belum balik lagi, mintalah tanggung hutang ni. Tapi dia datang beritahu, tak adalah lari jumpa kita kan. Jadi ketika itu kita mungkin tuntut untuk melanjutkan masa supaya jadi apa kita lembut dan dia tak apa, nanti masa ada lagi tu bayar, tak apa, saya beri lagi tempoh. Jadi orang yang begitu senang hati bila berumalah berurusan dengan kita. Begitulah, bila kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Dan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam sabda hadisnya sabda pada Zubair bin Al-Awam, seorang sahabat Nabi SAW, Inni Rasulullah ilan nasi amatan, aku ini pesuruh Allah, utusan Allah kepada manusia seluruhnya. Wa ilaikum khasah, aku pesan kepada kamu wahai Zubair secara khas. Atadri maza qala rabbukum, kamu tahu tak apa yang Tuhan kamu cakap hina stawa al-arsh, ketika duduk di arasy singgasana. Wa nazara ila khalqi, Allah memandang pada makhluknya. Qala, Allah firman, ibadi, hei hamba-hamba aku, kata Allah SWT, antum khalqi, kamu semua ini makhluk aku cipta kamu, ciptaan aku. Wa ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Wa arzaqukum biyadi, rezeki kamu di tangan aku. Rezeki, maut, jodoh di tangan Allah SWT. Jangan kita mana-mana cakap macam-macam, buat ulasan, buat apa tentang rezeki, maut, jodoh. Itu urusan Allah SWT. Kita kena beradab dengan Allah SWT kerana itu urusan Allah, bukan urusan kita yang tetapkan. Yang kita mana-mana cakap dengan orang itu gini tentang hal rezeki, maut dan jodoh, kerana itu urusan Allah. Semua di tangan Allah SWT. Apatah lagi rezeki, wa arzaqukum biyadi, rezeki kamu di tangan aku. Fala tasabu fima takallaftu lakum, jangan kamu bersusah payah, buat penat pada yang aku telah jamin pada kamu. Mana rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menuntut tu kerana kita menuntut kelebihan, cari lebih, atau kita menuntut cari itu susah payah kita, mungkin ada keperluan kita. Allah Maha mengetahui. Fatlubu minni arzakakum wa ilai, dan tuntutlah daripada aku rezeki kamu. Ya, kita tuntut cari, kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Farfa'u hawaijakum,
angkatlah, kemukakanlah apa hajat-hajat kamu, memohonlah apa hajat-hajat kamu. Ansibu ila anfusikum asubbu alaikum arzakakum. Kamu curahkan apa hajat kamu, aku curahkan kepada kamu apa kehendak kamu terhadap rezeki-rezeki kamu. Ada, insya-Allah. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, mana adalah rezeki manusia itu. Maknanya selagi ada rezeki, adalah nyawa. Bila putus rezeki tak ada, maka ajal lah menunggu. Atadaruna maza qala, kamu tahu tak apa yang Allah firmankan? Qala, Allah firman, abdi hambaku, anfik, belanjakan harta kamu, unfik alaika, aku belanjakan kepada kamu. Maksudnya kalau engkau belanjakan harta engkau, aku curahkan rezeki pada kamu. Maknanya bab-bab kita nak belanjakan harta, nak bersedekah, nak apa, nak zakat, jangan kita berkira dengan Allah SWT. Sedangkan Allah SWT tidak berkira pun dengan kita. Kita jangan berkira nak gimana duit minyak lah, nak buat baik duit minyak lah, apa nak teruk. Sedangkan Allah SWT beri rezeki pada kita, tidak kira pun apa kita, tak kira pun siapa kita. Kadang-kadang kita derhaka, kita buat maksiat Allah SWT, tetap Allah beri rezeki pada kita. Lihat orang yang derhaka pada Allah, yang bukan mengikut agama Allah, yang kufur dengan iman Allah, kufur dengan agama Allah, tetap juga Allah beri rezeki. Lagi banyak, lagi mewah hidup mereka. Allah tidak memandang pun engkau ni seorang yang kufur, engkau tidak Islam, tapi tetap Allah bagi, tidak berkira. Kita nak baik, nak susah sikit, nak penat sikit, nak peluh sikit, kita tak sanggup. Sedangkan Allah beri rezeki beri kita, tak kira pun. Wawasi', luaskanlah rezeki, luaskanlah, maknanya murah. Kalau orang minta gini, bukan kita bagi lebih. Wasi' ilaika, aku luaskan rezeki engkau, engkau luaskan rezeki engkau, pemberian kau, pemurahan kau, aku luaskan kadung kau. Nak tunjuk kita luaskan murah rezeki, luas rezeki kita, pemurah kita, Allah lebih layak tunjukkan luas pemurahnya pada kita sebagai makhluk. Wala tudayik, jangan kamu menyempitkan. Fa udayiku alaika, engkau sempitkan, aku sempitkan kau. Mana kalau kita makin nyusahkan, Allah akan susahkan kita. Cuma masa belum sampai lagi. Disebabkan kita suka susahkan orang. Jangan kita suka susahkan orang, menekan orang. Elok dah susah, kita susahkan lagi. Nanti Allah akan susahkan kita. Wala tudayik, jangan kamu nyempitkan. Tak kisah masalah orang, rezeki orang. Fa'udaiku alaika, aku sempitkan kau. Manakah kita lapangkan, Allah lapang kita. Kita murah, Allah murah dengan kita. Kita murah dengan makhluk, Allah murah dengan kita. Kita mudah memberikan rezeki kita pada orang lain, Allah mudah memberikan Allah pada kita. Begitulah. Inna baba rizqi maftuhun. Sesungguhnya pintu-pintu rezeki itu terbuka, luas. Min fawqi sab'i samawat, daripada di atas 7 petala langit. Luas rezeki Allah. Mutawasilun ilal ars, bersambung, berterusan kepada arsy Allah. Rezeki Allah luas, banyak. Wala yuwallik, dan tidak dikunci, tidak ditutup pun rezeki Allah SWT siang dan malam. Luas, melebihi langit, 7 petala langit dan bumi, bersambung dengan arsy Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Tidak dikunci pun, tidak disekat pun rezeki itu. La fi lailin wala naharin, tak disekat pun malam siang, berterusan rezeki itu ada. Liyanzilallahu fihi, untuk Allah turunkan padanya, minar rizki ala kulli mri'in bi qadari niyati. Allah turunkan rezeki pada tiap orang kadar ikut niat dia. Wa atiyati, ikut pemberian dia. Engkau rajin beri, Allah pun rajin beri. Engkau pemurah, Allah pun pemurah dengan engkau. Engkau lokek, Allah sekat. Dengan kadar niat kita beri apa pada orang, kita macam tuan-tuan sedekah masjid, niat apa ni, Allah tunaikan hajat ikut niat kita, dan juga ikut pemberian kita. Kita beri orang, tolong orang gini, kita niat mudah-mudahan aku pun tak susah ni, masa aku susah nanti Allah tolong, kerana aku orang susah orang tolong, nanti mudah-mudahan aku susah Allah tolong.
Wa sadaqatihi, ikut kadar sedekah dia. Banyak kita beri, banyak Allah beri balasan. Ikut kadar niat, pemberian, sedekah, wa nafaqati, dan juga nafkah. Nafkah kita pada isteri dan anak-anak kita. Sebab tu saya nasihatkan perempuan dan pernah saya beritahu selalu dengan anak-anak kita dan isteri kita jangan lokek, jangan bakhil, jangan kedekut. Beri. Jangan berkira dengan isteri kita, dengan anak kita, jangan berkira, kita beri. Kalau kita ada lebih, kita beri lebih. Jangan kita pelokek. Kalau isteri anak kita dah label kita, bayar engkau lokek itu dia. Apalagi tambahnya lokek nak mampus dia. Anak pula ayah bakhil kedekut nak mampus. Susahlah. Macam gitu. Isteri dan anak dah labelkan kita macam gitu, beratlah. Kalau isteri anak cakap tak apa, ayah biasanya ayah bagi lebih. Ayah dia tak lokek dia, ayah beri. Ataupun cerita orang, ayah aku tak lokek, kalau aku minta RM10 dia baginya lebih. Tak ada berkira pun. Begitulah. Macam mana Allah nak murahkan kita, Allah nak mudahkan rezeki daripada kita. Kita nak orang pun berkira rezeki macam mana? Nak buat baik pun berkira. Penat aku tolong gini-gini. Jangan kira, tolong aja. Balasan daripada Allah. Kita tak tuntut pun balasan dia manusia. Yang balas kebaikan kita Allah. Kita tak tuntut balasan kita yang baik, buat baik manusia daripada manusia. Kerana kita lebih hak tuntut balasan tu kepada Allah SWT. Kerana manusia tu bukan tempat balasan, bukan manusia yang beri balasan. Yang beri balasan ialah Allah SWT. Lepas tu saya pernah beritahu tuan-tuan, bila kita buat baik dengan manusia, kadang-kadang manusia buat jahat. Itu perkara biasa. Kerana yang buat baik balas baik hanya Allah SWT. Sebab tu tuntutlah dengan Allah kebaikan, bukan dengan manusia. Kerana manusia kita buat baik, tak mestinya manusia tu balas baik. Atau dengan adik-beradik kita sendiri pun kita buat baik, lain balasnya. Sebab tu bila kita buat baik dengan orang, kita setkan yang balas baik hanya Allah. Jangan kita minta balasan dari manusia. Man aksarallahu lahu. Siapa yang banyakkan sedekah, banyakkan beri, banyakkan nafkah dia, banyak pemurah dia, banyak pemberian dia, aksarallahu lahu. Allah banyakkan pemberian kepadanya. Itu ukuran dia, itu sifir dia. Banyak beri, Allah banyak pemurah. Lokek kita, Allah sekatlah. Pemurah kita, maka Allah lagi pemurah. Waman aqalla, siapa mengurangkan, dia dah banyak dia kurangkannya. Aqalla lahu, Allah kurangkan bagi dia. Ya Zubair, wahai Zubair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yuhibbul infaqa. Allah suka, Allah kasih pada siapa yang belanjakan hartanya, suka memberi pada orang lain. Wa yabghadul iktara, Allah benci siapa menyekat, menghalang, tak mau bagi. Wa inna saha'a minal yakin, orang yang pemurah ni memang daripada yakin, penuh keyakinan beri. Allah akan balas beri lebih baik daripada apa yang dia beri. Wal bukhl, dan bakhil itu minasyak, ragu-ragu. Orang bakhil, entah kalau aku beri nanti habis duit aku. Padahal dia tahu, yakin, kalau orang yakin dia beri ni, Allah akan balas lagi, Allah akan banyakkan harta dia lagi, disebabkan pemurah dia. Allah ganti apa yang dia bagi lebih banyak daripada apa yang dia beri. Kalau syak, dia beri habis duit aku ni, tak adalah aku duit lagi ni. Kalau fikir macam gitu, tak payahlah. Wala yadkhulun nara man ayqana, dan tidak akan masuk neraka siapa yang yakin, iaitu yakin beri dengan pemberian Allah balik kepada mereka. Dan yakin bahawa rezeki Allah ni banyak, Allah akan beri dia lebih banyak daripada, lebih baik daripada apa yang dia beri je. Dia yakin. Orang macam gitu tidak akan masuk neraka. Dia yakin Allah akan beri balasan yang baik dan akan beri banyak lagi itu, dia semakin lagi diberi. Orang itu akan masuk syurga. Wala yadkhulul jannata, tak akan masuk syurga man syakka, siapa syak rezeki, takut bankrupt, takut habis duit, takut luak duit, macam-macam. Ya Zubair, wahai Zubair, innallaha yuhibbus saha, Allah suka pada orang pemurah. Walau wifala kita marah, walaupun murah dia beri sebelah koma je. Mungkin kita makan koma, orang datang minta lah sikit, mungkin orang nak buka pun buka koma, kita pun makan koma semuti, belah dua, bagi dia sebelah. Walaupun sebelah koma, beri, walaupun sedikit, beri.
Jangan sikit, tak cukup ni. Tidak. Masalah cukup-cukup tu urusan Allah. Rezeki Allah. Sikit, ada sikit, beri sikit. Ada banyak, beri banyak. Jangan sikit mana cukup. Pada kita tak cukup, tetapi pada Allah yang mencukupkannya Allah. Kerana itu rezeki Allah, bukan rezeki kita. Kita diberi. Wa yuhibbus syaja'ata. Allah suka orang yang berani. Bukan berani. Bukan berani angkat motor rempit, angkat tu, bukan berani macam itu. Berani macam mana? Walau yaqtulu hayatan aw aqrab. Allah suka orang berani. Walaupun berani bunuh ular, bunuh jengking, berani. Ini ular ada takut, bunuh jengking pun takut, lintah pun takut, geli apatah lagi. Ada orang geli lintah kan? Ulat gonggok pun geli. Mesti sekali-sekali kita berani. Kerana orang zaman dulu, sahabat-sahabat tu, kalau mereka sifat penakut, tak berani, mereka takkan perang fisabilillah, perang Badar, perang Uhud. Mereka berani. Mana bila perang, mereka berani. Ada kala mereka berlemah lembut, mereka berlemah lembut. Ada kala mereka belanjakan harta mereka. Padahal mereka juga susah. Tetapi dengan susah tu, tetap juga mereka memberi. Itu sahabat. Betul. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka susah, kadang picik, mereka sini pun dah dahaga, tak ada air, tetap juga utamakan orang lain, beri air. Kalau mereka lapar, ada makanan, beri orang lain. Padahal mereka lapar. Mereka boleh sifat macam itu. Sifat yang elok, yang dipuji oleh Allah, yang tak mampu kita buat. Di sini cuma Allah kata, jangan kamu, hendaklah kamu luas membelanjakan, aku beri lagi balasan. Jangan kamu nyempitkan, aku akan sempitkan. Allah suruh kita luaskan rezeki. Mungkin luas sikit, mungkin kita punya pemurah kita luas, mudah menyenangkan hati orang. Yang kamu nyempitkan, rezeki itu buka luas. Ikut kadar niat kita, pemberian kita, sedekah kita, nafkah kita. Siapa yang banyak akan beri, Allah banyak akan beri pada rezeki. Lepas tu, apa-apa hal, sebenarnya kita akan memandang pada kebaikan. Bila kita berada di satu situasi, kita mesti fikirkan kebaikan. Macam orang minta, kita fikir kebaikannya apa. Kalau sakat kita beri RM10, contohkan, Allah nak beri kita lebih banyak itu pun boleh. Apakah orang yang fakir itu miskin tu Allah tak tahu dia miskin? Apakah orang yang fakir itu Allah tak tahu dia fakir? Apakah kita mungkin duit banyak ni Allah tak tahu kita banyak duit? Allah Maha mengetahui dan dia yang menguruskan rezeki. Lepas tu bila kita berada dalam situasi, naklah kita mikirkan kebaikan. Bila orang minta tolong apa gini, kita rasa perlu tolong, maka kita fikir kebaikan. Ya Allah beri kita ni cuma titipan, pinjam aja. Beri dia, pahala kita takkan habis. Bila kita makan duit kita apa semua tu akan habis, tapi yang kita belanjakan itu takkan habis kerana pahala itu dicatat, akan diperlihatkan. Kita kena fikir kebaikan mana? Kebaikan benda yang tidak habis pada kita, yang kekal pada kita, yang banyak manfaat pada kita, iaitu sedekah. Hatta kita manis muka orang pun sedekah pun, kita elok manis muka. Siapa yang masam muka tu belajar senyum. Masam muka, kau orang tengok masam muka lah, orang tu dah demam, tengok muka masam je makin demam lah. Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tu, kalau ziarah orang sakit, Imam Nawawi ziarah orang sakit, cakap gini-gini, nasihat gini, nyudah orang tu baik sakit dia. Kalau demam, baik demam. Tu Imam Nawawi. Bila ziarah orang sakit, Imam Nawawi nasihat, berbual gini, nyudah orang sakit tu baik sakit. Kita ziarah orang sakit, balik tak baik pun. Kadang-kadang ziarah orang sakit tu, kawan-kawan kan ada yang terkejal kan. Kau bila lagi nak wasiat apa ni? Allah, cerita pasal wasiat. Bila ni tukang gali kubur dia ni, kau bila mati ni, Allah, orang tu dah sakit, elok-elok sikit. Kawan-kawan kita terkejal, apa nak buat kawan begitu kan. Sabar tu, sabar dengan kaedah mereka, tak apalah. Apa nak buat? Begitulah tuan-tuan, yang mana Nabi SAW dalam nasihatkan Zubair ni supaya melakukan perkara yang elok, tak bakhil, luaskan rezeki, jadi pemurah. Kerana rezeki Allah tu luas, antara 7 langit dan bumi sampai ke Arash. Bila kita tahu tu, makanya tak ada ruang untuk kita bakhil, kedekut, kita angkuh, kita sombong dengan kekayaan kita.
Dan Allah tahu kita kaya tu siapa yang bagi. Dan Allah tahu kita fakir miskin tu tahu. Bukan Allah tak nak bagi, Allah tahu engkau fakir, Allah engkau miskin, Allah tahu engkau berdoa supaya berubah hidup, Allah tahu, Maha mengetahui. Tetapi Allah nak beri kita kebaikan, tak tahu kita di mana kebaikan tu, bila nak bagi. Mungkin kebaikan di akhirat kelak. Maka apa juga naklah kita syukur pada Allah SWT dan apa yang beri kepada kita. Kalau kita fakir pun kita beribadah, kita taatkan Allah dalam hal kerana kita fakir. Kita beribadat dan kita pemurah, dalam hal kerana kita kaya raya, mungkin kita pemurah, jadi dermawan, tak apa. Mungkin itu cubaan, dugaan Allah beri kita kekayaan. Nak lihat kita pemurah ke, lokek ke, bakhil ke, suka beri ke, suka menyumbang ke. Melihat beri kita fakir atau miskin, adakah kau sabar? Adakah tetap juga ibadat dengan aku? Adakah elok pergaulankan orang lain? Begitulah tuan-tuan. Maknanya apa juga situasi, naklah kita fikirkan untuk melakukan berbagai-bagai kebaikan. Walaupun kita tak senang orang tu bermarahan kita dengan kasar ke apa, tetap kita fikir kebaikan, tetap kita baik dengan dia, cakap elok. Begitulah. Kerana makin banyak tuan-tuan, mungkin umur dah, usia emas ni dah banyak campur orang, berbagai ragam. Kita sabar dengan ragam orang kerana itu pun dah dapat banyak pahala dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita campur orang, kita sabar kerana orang, dan kita tunjukkan sifat yang baik sebagaimana Allah SWT tunjukkan sifat yang baik, pemurah Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Sedang kalau kita nak berikan kita jadi pemurah, Allah lebih layak murah dari kita, lebih pemurah Allah daripada kita beri sedikit ini. Padahal kita beri sedikit, tetapi Allah pemurah, boleh beri banyak daripada apa yang kita mahu. Begitulah tuan-tuan, naklah kita bersyukur dengan Allah SWT apa yang diberi. Jika kita tak dapat apa yang kita hajat, maka naklah kita bersyukur dengan apa yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.